PAS dakwa dokumen PAS League modal musnahkan mufakat nasional. PAS Jabah UMNO bertanding secara gentleman. PAS League taktik PAS untuk paksa UMNO terima bersatu. Parlimen bubar selepas bentang bajet 2023. Kekayaan luar biasa, Hakim Nazlan buat laporan polis. Dokumen bocor dikatakan daripada satu mesyuarat PAS yang didakwa menyebut pakatan untuk mengguling dan mengganggu UMNO serta Barisan Nasional ialah cubaan untuk memecah belahkan dua parti yang mempunyai hubungan akrab, kata seorang pemimpin PAS. Kami nampak ini tidak lebih daripada cubaan menyedihkan untuk memfitnah PAS serta merosakkan hubungan serta keakraban dua parti oleh individu tidak bertanggungjawab. Saya ingin menafikan keturunan dokumen itu. Saya juga ingin menjelaskan tiada plot seperti itu. Ia adalah dakwaan palsu dan liar sama sekali, kata Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Awang Hashim kepada portal FMT. Dokumen bocor itu dipercayai ialah minit mesyuarat PAS, termasuk rancangan mempercepatkan hukuman terhadap pemimpin UMNO yang sama ada dibicarakan atau disabitkan dengan tuduhan seperti pecah amanah, penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang. Beberapa pemimpin terkenal dikaitkan dengan dakwaan plot itu, termasuk Menteri Besar Terengganu dan Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mukhtar, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan pemimpin Bersatu Azmin Ali serta Hamzah Zainuddin. Samsuri dilaporkan menafikan wujudnya pakatan untuk menjatuhkan pemimpin UMNO dan menyifatkan dokumen ditularkan sebagai sampah. Dokumen sampah macam itu pun orang percaya juga ke? Ia tidak benar. Tidak tahu dari mana datangnya. Ejaan nama saya pun tak betul. Dia pihak tidak bertanggungjawab itu tahu ada pertemuan itu, maka dibuatlah naratif seperti yang tular, kata Samsuri. Terdahulu Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Syabri Cik menggesa pemimpin PAS menjelaskan dokumen bocor itu. Katanya memandangkan dokumen itu membabitkan kepimpinan sebuah parti yang merupakan sebahagian daripada kerajaan persekutuan semasa adalah penting ia membuat penafian segera jika kandungannya tidak benar. Jika UMNO berhasrat bertanding secara solo dalam pilihan raya umum ke-15, PAS mengharapkan pertandingan gentleman dengan parti itu tanpa serangan peribadi. Naib Presiden PAS Muhammad Amanik Abdullah menyambut baik kenyataan Ketua UMNO Kelantan Ahmad Jazlan Yaakob yang meminta UMNO cawangan tidak menggunakan kempen dan ceramah yang mengguris hati pemimpin serta ahli PAS. Pendekatan itu wajar disambut baik kerana ia memberi kebaikan terhadap hubungan kedua-dua parti. Nasihat itu bagus dan selama ini pun kita tidak kata apa-apa pun kepada UMNO. Sebaliknya ada pemimpin UMNO sebut dalam PAS ada 3 jahanam. Katanya menurut laporan Harakah Daily, beliau berkata PAS sentiasa terbuka jika UMNO mahu bersama dalam mufakat yang terjalin sebelum ini demi kepentingan negara pada masa depan. Pada 16 Mac lalu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dilaporkan berkata UMNO dijangka bergerak secara solo dalam menghadapi PRU15 tanpa bergabung dengan mana-mana gabungan atau perikatan. Katanya parti itu sama sekali tidak akan berpakat dengan parti yang disifatkan sebagai bermata keranjang dan bermain pelbagai kolam dengan mengharapkan keuntungan daripada pelbagai pihak. Seorang pemimpin Barisan Nasional mencabar Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mukhtar bersumpah bahawa partinya tidak merancang untuk menjatuhkan pemimpin UMNO. Kalau betul semua perkara yang dalam minit mesyuarat itu tidak betul, suruh dibuat sumpah laknat. Setakat nafi-nafi sahaja, rakyat sudah tidak percaya kepada ahli politik talam dua muka yang depan kata lain, belakang buat lain, kata Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor Isham Jalil kepada portal FMT. Samsuri menafikan wujudnya pakatan untuk menjatuhkan pemimpin UMNO susulan laporan mengenai pendularan dokumen yang dikatakan merupakan minit mesyuarat parti itu. Dokumen itu didakwa menyebut tentang rancangan untuk menjatuhkan dan mengganggu UMNO dan Barisan Nasional. Samsuri menyifatkan dokumen tular itu sebagai sampah, tidak benar dan tidak tahu dari mana datangnya. Beliau bagaimanapun mengakui adanya pertemuan antara pemimpin PAS dan Bersatu, namun ia tidak membincangkan perkara yang didakwa itu. Samsuri kata dia tidak bincang seperti minit mesyuarat yang bocor itu. Habis, kamu bincang apa? Bulan puasa jangan tipu, jawab Isham. Isham berkata pemimpin PAS pernah menyebut tentang rancangan taktikal untuk memastikan UMNO menerima Bersatu dalam mufakat nasional. Adakah ini rancangan taktikal mereka, iaitu menjatuhkan pemimpin UMNO yang tidak bersetuju dengan mereka dan menyumbat pemimpin UMNO ini ke dalam penjara sebelum pilihan raya? Jika inilah rancangan mereka, sememangnya mereka orang yang tidak kisah menganiaya orang lain untuk kepentingan kuasa dan diri sendiri. Orang sebegini tidak boleh dipercayai.
Tempoh terbaik untuk membubarkan Parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan adalah selepas bajet 2023 dibentang dan diluluskan di Dewan Rakyat, kata Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Ahli Parlimen Padang Rengas itu mengemukakan cadangan tersebut selepas ada pihak-pihak yang mahu Parlimen dibubarkan pada Julai atau September nanti. Hujah Muhammad Nazri, pembentangan bajet yang bagus dan meyakinkan mampu menarik sokongan rakyat terhadap Barisan Nasional. Beliau juga menegaskan seorang ahli politik yang bijak akan meminta Parlimen dibubarkan selepas kerajaan membentangkan bajet kerana boleh meyakinkan pengundi. Yang terbaik sekali untuk bubar dan diadakan PRU15 adalah kita tunggu selepas bajet 2023 dibentang dan diluluskan di Parlimen. Kita sebagai seorang ahli politik yang tidak cerdik, kita tidak menggunakan kesempatan yang boleh ada pada kita, iaitu mengumumkan bajet yang baik yang rakyat suka. Kalau rakyat suka, dia akan sokong kita. Mengapa hak ini ada pada kita yang legit, yang sah, kita tidak mahu guna? Ini kadang-kadang saya rasa setengah-setengah kita terlalu nampak tentang kepentingan diri sahaja. Nak buat PRU kenapa? Kerana mereka lihat kali ini kita menang, semua nak jadi ahli parlimen, semua nak bertanding. Ini masalah kita, terlalu banyak kepentingan peribadi. Fikirlah kepentingan parti, katanya kepada Astro Awani. Selain itu, Muhammad Nazri juga menasihatkan pihak-pihak yang gairah mahu Perdana Menteri membubarkan parlimen agar tidak membelakangi yang di Pertuan Agong. Beliau menjelaskan yang di Pertuan Agong mempunyai hak yang sah dari segi perlembagaan, sama ada mahu membubarkan parlimen atau sebaliknya. Cakap-cakap mengenai pembubaran Parlimen timbul selepas ada pihak yang mahu PRU15 disegerakan selepas Barisan Nasional mencapai kejayaan cemerlang dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor baru-baru ini. Kalau Agong memikirkan pandemik ini tidak selesai lagi, ekonomi pun belum betul-betul pulih, baginda ada hak untuk tidak menerima nasihat Perdana Menteri untuk bubar Parlimen. Jadi kita jangan gairah sangat, kita kena hormat yang di Pertuan Agong dan institusi raja. Pada saya, institusi raja ini kena hormat kerana mereka juga ada hak, katanya lagi. Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali telah membuat laporan polis berhubung hantaran pengarang Portal Malaysia Today, Raja Petra Kamarudin, yang mendakwa dia mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Tulisan itu mendakwa Nazlan sedang disiasat kerana lebih RM1 juta yang didakwa diterimanya daripada ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe yang dikaitkan dengan 1MDB. Menurut kenyataan pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Nazlan dalam laporan polisnya menafikan dakwaan itu menyifatkan sebagai palsu dan berniat jahat. Tuduhan tidak berasas itu bertujuan menjatuhkan kredibiliti beliau sebagai seorang hakim mahkamah rayuan dan mengganggu sistem keadilan serta institusi kehakiman dalam artikel tersebut. Laporan polis ini juga dibuat agar siasatan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan peruntukan undang-undang lain yang berkaitan dapat dijalankan, kata kenyataan itu. Laporan itu menggesa polis menyiasat perkara itu di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana fitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Sementara itu, pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan turut berkata ia memandang serius tuduhan dan komen sedemikian. Pejabat ini mengingatkan orang ramai bahawa tuduhan terhadap badan kehakiman bertujuan mengganggu gugat kes-kes yang sedang dalam proses perbicaraan adalah satu pelanggaran prinsip sub judice. Pejabat ini juga menggesa agar pihak polis dapat menjalankan siasatan dengan segera demi memelihara keyakinan orang ramai terhadap institusi kehakiman negara serta memastikan pentadbiran keadilan dapat berjalan dengan baik, katanya. Nazlan ialah hakim perbicaraan yang mensabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak atas kesalahan rasuah menyelewengkan RM42 juta dana SRC International. Najib dan pasukan peguamnya cuba memburukkan Nazlan, mendakwa Nazlan mempunyai konflik kepentingan yang tidak didedahkan. Hakim itu pernah menjadi penasihat undang-undang kumpulan Maybank dan tempoh perkhidmatannya bertepatan dengan masa bank komersial itu mengeluarkan pinjaman kepada syarikat Indo SRC 1MDB. Najib berharap bukti baru ini dapat menjamin dirinya mendapat perbicaraan baru dalam kes SRC.